Nuh untuk dijadikan sebagai suatu sandaran pegangan kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab mengajak orang lain kepada Islam. Al-iqtida'u bil anbiya fi siratihim wa asalibihim fi da'wah ila Allah. Iqtida' mengikut, mencontohi para nabi di dalam perjalanan hidup mereka. Fi siratihim, kita mencontohi para nabi dalam perjalanan hidup mereka. Wa asalibihim, dan di dalam uslub bentuk dakwah yang diperbuat. Kita nak tengok perjalanan hidup mereka dan bentuk dakwah. Kerana para nabi yang membawa dakwah ini menghadapi berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai tribulasi yang semuanya dapat diambil untuk dijadikan suatu pengajaran yang besar kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Maksudnya mereka itu, para nabi itu adalah golongan-golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Allah suruh kita. Allah kata mereka itu para nabi dapat petunjuk daripada Allah, ikutlah mereka. Nak ikut siapa? Ikut nabi. Kerana mereka itu adalah golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina hadallahu minal anbiya wa minhum Nuh, antaranya Nabi Nuh yang kita nak bicara ini. Wa idza kana hadzal iqtida' bir rusul as-sabiqin wa minhum Nuh alaihi salam, dan apabila suruhan mengikut kepada rasul-rasul yang terdahulu, antaranya Nabi Nuh yang kita cerita ini, amran, merupakan satu perintah li Rasulillah, kepada Rasulullah. Kalaulah Allah suruh Nabi ikut, kita baca ayat tadi, ulaikal ladzina hadallah, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Ikut itu Allah tujukan kepada Nabi Muhammad, kerana dia mufrad, dia seorang, suruh kat Nabi, kan? Suruhan itu tujuannya kepada Nabi. Kata ulama, apabila suruhan itu ditujukan kepada Nabi, wa idza kana amran li Rasulillah, kalau perintah itu kepada Rasulullah, fa ummatihi tab'un lahu, maka umatnya pun dikenalkan ikut seperti mana yang disuruh Nabi. Nabi suruh kita buat, itu kita wajib buat. Nabi suruh kita buat, kita wajib buat. Apabila Allah suruh Nabi buat, Nabi wajib buat. Bila Nabi wajib buat, kita pun wajib buat. Kita pun kena ikut cara para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi yang terdahulu. Bukan saja kita hanya ta'assub kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bukan ikut zaman Nabi, kami ni ya. Kita ikut orang lain lah, kan? Orang lain tak marah. Tak, para nabi lain pun adalah nabi-nabi kita. Sebab itu bila orang Yahudi beria-ia mereka mengakui bahawa Nabi Musa itu adalah nabi mereka, dan mereka melakukan perintah-perintah berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad beritahu kepada para sahabat, Nabi Musa itu adalah nabi kita, bukan nabi mereka, nabi kita. Kalau dikata Nabi Musa itu nabi mereka, mereka mesti menerima Islam, barulah betul. Kerana Nabi Musa dan Nabi Isa menceritakan berdasarkan kitab Taurat dan kitab Injil bahawa akan lahir seorang nabi yang akhir zaman, nama dia Muhammad. Bermakna mereka tak ikut pun Nabi Musa, mereka tak ikut pun Nabi Isa. Mereka hanya menyebut saja.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Dan setiap apa yang kami ceritakan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada para rasul itu, apa yang kami ceritakan mengenai peristiwa yang ada pada rasul itu, tak lain tak bukan Allah kata manusabbitu bihi fuadak, sesuatu yang menguatkan hati. Cerita Nabi ni kan, sebab tu kita kena rajin baca. Kan, kita kena rajin baca cerita Nabi-Nabi ni yang terdapat dalam Quran tu. Kerana cerita para Nabi ni, dia memberi sesuatu kekuatan dalam jiwa kita. Dia bagi kekuatan. Kita nak kekuatan, kan? Kekuatan yang boleh lahir bila kita tengok perjalanan hidup para Nabi dan bagaimana mereka itu menjalankan dakwah mereka. Mereka menjalankan dakwah mereka. Baik, kita nak sebut ada beberapa perkara. Mungkin kita boleh habiskan dalam sebab dia ada lebih kurang dalam 10 ataupun 12, tak silap saya. Mungkin kita boleh habiskan sekali, ataupun kita boleh habiskan sekali lah. Nak ambil pengajaran, pengajaran daripada peristiwa tu kita dengar lama orang banyak kali lah. Nak ambil pengajaran dia. Di antara pengajaran yang dapat kita petik daripada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam ini, yang pertama sekali, awalan at-talattuf ma'al mad'uwin. Yang pertama sekali, Nabi Nuh ini semasa dia menyampaikan dakwah dia, dia bersikap lembut. Bersikap lembut Nabi Nuh ni, tak menggunakan kekerasan. Ayatalattafa fi muqatibati man yad'uhum, bahawa Nabi Nuh ini berlembut dia dengan orang-orang yang dia sampaikan dakwah, menggunakan pendekatan berlembut, bisti'amali al-alfazi ar-raqiqah, dengan menggunakan perkataan-perkataan yang lembut, allati tusa'idu ala iqbalil mad'u, yang membantu orang berterima. Kadang-kadang kata-kata tuan, kadang-kadang bahasa saja, kadang-kadang ucapan saja, kan? Cara kita cakap satu juga, tapi ada cakapan yang boleh menarik, ada cakapan yang orang marah. Melalui cakap saja. Sebab itu kata Imam Ghazali, kan, di antara kebaikan seseorang itu dia perlu bergabung dan tidak boleh dia beruzlah. Beruzlah ni mengasingkan diri. Kata Imam Ghazali, lebih baik kita ini jangan mengasingkan diri pada orang, kerana faedah kita bergaul dan mencampur dengan orang ini, kita akan memahami keadaan orang. Bila kita mencampur dengan orang, kita faham keadaan orang. Bila kita faham keadaan orang, kita tahu kita nak tuju ke orang tu dia macam mana, penerimaan dia macam mana, kita nak tuju ke orang. Sebab tu orang kalau dia tak campur dengan orang, walaupun dia hebat, walaupun ilmu dia tinggi, kan, dia belajar, tapi dia tak campur dengan orang, pengalaman campur dengan orang tak ada, kadang-kadang dakwah dia bawa tak boleh nak sampai, tak boleh nak capai, kerana bahasa saja. Segi bahasa saja perkataan Nabi Nuh, bukannya masa yang pendek, masa yang panjang pun begitu, menggunakan pendekatan berlembut, seperti menggunakan perkataan ya akhi, kan, ya akhi. Sebab tu dalam Al-Quran, walaupun dalam bahasa Arab ni guna ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku pun kawan, ya zamili, wahai kawan aku pun kawan, ya sadiqi pun kawan. Tapi semua perkataan-perkataan ini dia tak boleh nak menandingi perkataan ya akhi. Perkataan ya akhi itu wahai saudaraku. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam ayat berkenaan dengan kisos,
Dia cerita dapat qisas. Kan? Qisas ni bunuh balik. Bila seorang itu membunuh, kemudian dia ditangkap dan didapati dia bersalah, sabit kesalahannya, dia dihukum bunuh. Qisas dia panggil. Dan kata ulama, ittifaq ulama bahawa qisas ini hanya berlaku dalam kes bunuh sahaja. Dalam kes lain dah tak berlaku orang sekarang. Kan? Jadi qisas ini dia kena hukum bunuh. Dan hukum ini akan terlaksana. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengampuni kecuali keluarga. Keluarga si mati saja yang ada hak untuk memaafkan. Haja minta ada hak. Kan? Tak ada siapa pun ada hak untuk memaafkan melainkan keluarga. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, firman Allah minasyaitanir rajim. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Allah sebut faman, barang siapa yang memaafkan dia ataupun dimaafkan oleh saudaranya. Bermakna kalau keluarga itu memaafkan kepada si pembunuh, dia mesti maaf dengan dasar daripada hatinya, mesti dengan rasa akhi, dengan rasa saudara. Bermakna bukan ada benda sebaliknya. Kalau dia maaf ada benda sebaliknya, tak jadi. Sebab tu Allah menggunakan pendekatan ayat tu akhi. Kerana akhi itu hampir, makna dia maaf sungguh. Kan? Kerana manusia ni kadang-kadang dia maaf tak sungguh. Biarlah, bila berlaku satu jenayah, kemudian bila penjenayah itu ditangkap, kalau keputusan hakim itu dalam tempoh 1 minggu ataupun 1 bulan daripada kes itu berlaku, saya ingat keluarga tak akan memaafkan. Kan? Keluarga kata biar matilah, bunuh anakku. Tapi kes bicaraan ni 10 tahun. 10 tahun kubur menghadapi dia. Kubur menghadapi tengok orang. Kan? Naik pokok orang. Kan? Tanya ni, hakim tanya ni macam mana, nak maafkan tak nak duit? Dia kata main duit. Kadang-kadang dia pilih gitu. Sebab itu Al-Quran bagi pesan dia siap. Maaf boleh, tapi dasar dia mesti akhi. Kan? Walau bagaimanapun dalam hukum Islam, orang yang membunuh yang dimaafkan ini, dia tidak boleh dilepaskan begitu sahaja. Dia dikenakan hukum ta'zir. Dan hukum ini di bawah keputusan hakim, sekurang-kurangnya di penjara dan disebat. Mana bukan dia lepas, cuma dia terlepas dari hukum bunuh dan dia kena bayar. Dia tu dia kena bayar. Kan? Sebab perlakuan dia. Tapi ada kemaafan. Kemaafan itu boleh timbul daripada keluarga dengan syarat dia datang daripada akhi. Dia bukan keluar daripada orang yang lain yang berdendam dan sebagainya. Bukan kita lepas keluar, tunggu keluar. Dia lepas ke dalam, kita lambat sangat, tunggu keluar. Itu tak jadi. Islam tak bagi minum. Baik, seperti mana yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, wa idza kana yukhatibu jam'an minan nas, dia menyampaikan risalah, bercakap dengan ramai dengan menggunakan ya qaumi, wahai kaumku. Ataupun kita kata ya qaumi ini boleh kita terjemahkan ya abna'a asyirati, wahai anak-anakku. Atau ya abna'a mahallati, wahai orang kampungku. Nabi Nuh menggunakan pendekatan berlembut ini yang pertama. Pengajaran yang pertama, walaupun Nabi Nuh berdakwah selama sehidup dia 950 tahun, tapi dia tidak menggunakan pendekatan keras. Berlembutlah dia di dalam dakwah dia. Jadi tak ada alasan untuk kita untuk menggunakan pendekatan itu, walaupun berbagai-bagai kerenah yang kita lalui. Kerana Nabi Nuh melalui berbagai-bagai macam ancaman, tapi tetap dia dengan dakwah dia yang sebegitu rupa. Dan berlembut ini bukan sahaja kepada orang-orang yang tak terima itu di kalangan orang-orang Islam,
tapi keseluruhan. Berlembut ini juga kepada orang-orang kafir. Berlembut ini juga kepada orang-orang yang maksiat. Sebab tu Allah berfirman Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah mereka itu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan engkau, bil hikmati, dengan bijaksana. Kena fikir cara, kaedah kena cari supaya dia tidak menimbulkan fitnah. Fitnah tak ada dalam Islam. Wal mau'izah, mau'izah kena bagi. Mau'izah ni peringatan kena bagi. Kan? Cara bijaksana, peringatan kena bagi. Kerana Islam membawa peringatan. Nak kena peringat orang. Al-hasanah, peringatan yang baik. Itu cara dia. Tak kiralah kepada siapa pun. Kepada orang Islam yang tak terima Islam, ada cara dia. Kepada orang yang kafir, ada cara dia. Kepada orang yang maksiat pun ada cara dia. Orang Islam ni, dia ada yang fasik, kan? Dia ada yang munafik, tapi munafik ni dia hampir terkeluar dari Islam. Fasik ni sebab apa? Fasik ni sebab dia buat dosa. Kita ni tuan-tuan, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita sudah dikira menempuh tempat untuk ke syurga. Bila kita mengucap, ya, bermakna kita ada hak orang untuk ke syurga. Kan? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, ataupun miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. La ilaha illallah ini ialah syahadatain. Kan? Sebab kata ulama hadis, apabila seorang itu menyebut la ilaha illallah, ataupun kita mengajar kepada orang yang nak mati dengan la ilaha illallah, maka kata ulama, la ilaha illallah itu ialah kita mengajar dia dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ke telinga orang yang nak mati itu, kalau dia boleh mendengar dan boleh bertutur dengan kalimah syahadatain ini, lagi baik. Tapi kalau dia tak boleh, paling kurang pun dia boleh sebut la ilaha illallah. Jadi bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bermakna kita sudah menjadi Islam. Bermakna kita sudah melayakkan diri kita untuk ke syurga. Dah layak dah. Walaupun kita tidak lagi beriman, walaupun kita terpaksa melalui neraka, tapi kita sudah ada tiket untuk ke syurga, selagi mana kalimah ini tidak dibatalkan oleh kita. Selagi mana kita tak membatalkan kalimah ini. Sebab itu kata Ahlussunnah wal Jamaah, selagi mana orang Islam itu tidak mengingkari segala suruhan Allah dan segala larangan Allah, walaupun dia buat larangan dan dia tinggal suruhan. Dia buat larangan, Allah tak bagi dia minum arak, dia minum arak. Tak bagi dia berzina, dia berzina. Suruh semayang, tak semayang. Suruh puasa, tak puasa. Dia tak buat. Tetapi dia tidak mengingkari. Dia tahu semayang wajib, tapi tak buat. Dia tahu zina haram. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, dia masih ada chance untuk masuk ke syurga, walaupun dia terpaksa melalui neraka yang pedih teruk lah. Neraka pun bukan tak teruk, kan? Tetapi kalimah la ilaha illallah itu penting, kan? Boleh masuk syurga. Tapi mengikut pendapat riwayat yang lain, ada juga menyatakan orang yang tinggal sembahyang sudah kafir. Cuma saya nak sebut daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Jadi orang itu namanya orang yang fasik. Fasik ini ialah orang yang melakukan dosa, sering melakukan dosa. Dan memang kita tak dapat lari pada dosa, kerana Al-Quran pun sebut, kan? Orang yang baik ini ialah orang-orang yang dapat memelihara dirinya daripada dosa-dosa besar, illal lamam, kecuali dosa yang tak dapat nak elak. Kita memang ada dosa-dosa kecil yang tak dapat nak elak. Sebab itu dosa kecil ini dia boleh terhapus dengan
mengambil ayat semayang dengan sekolah hadis di antara waktu semayang. Waktu semayang ini dosa kecil yang boleh terampuni, dosa besar tak boleh terampuni. Dosa besar, dosa yang disedari dilakukan dan dia mesti melalui dengan taubat. Baik. Kemudian bila kita berlembut, bukan bermakna kita menggadaikan maruah Islam. Berlembut boleh, tapi bukanlah berlembut sampai jadi munafik. Berlembut sampai ikut Nabi Hanifa. Karena Islam tidak menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan tidak menghalalkan cara dalam Islam. Wal yakun ma'luman an talaqqafa ad-da'im al-mad'u fil qawli 'ala an-nawi alladhi dzakarnahu la ya'ni al-mudahana wala nifaq. Kita kena mengetahui bahawa berlembut seorang pendakwa itu di dalam ucapannya bukan bermakna dia merendahkan Islamnya dan dia menjadi munafik. Bukan. Kan? Oh, oleh kerana nak bagi mereka ikut, kita pun kena berlakon-berlakon banyak sikitlah, kan? Berlakon-berlakon tak boleh lah. Kena tengok Islam bagilah. Bukan nak duduk oleh kerana kita nak mereka ikut kita, kita pun buat jihad sama-sama dengan mereka. Tak, Islam tak bagi, kan? Tetapi yang Islam sarankan ialah lembut itu syariat Allah, keputusan Allah, apa yang Allah bagi itu kena tegas. Lembut dari segi ucapan kita, tapi dari segi mauqif pendirian kita tetap tegas. Kita tak akan berganjak macam mana pun, kan? Kita bagi tahu mereka dengan lembut, mereka tak terima, itu bukan masalah dia. Kita nak ajak mereka. Ada yang orang boleh terima, ada orang yang tak boleh. Tetapi bukan bermakna kita menggadaikan maruah Islam kerana kita berlembut semata-mata untuk orang tarik kita. Itu yang pertama. Yang kedua pengajaran yang dapat diambil daripada gambar ataupun peristiwa Nabi Nuh ini ialah kaedah yang digunakan oleh Nabi Nuh. Apabila Nabi Nuh berlembut, kaedah yang kedua digunakan ialah Nabi Nuh mendampingi mereka. Dia mendampingi mereka, bukan tekan SMS nya, tetapi dia kena pergi damping mereka, dia kena pergi tengok mereka, kan? Sebab itu kepada orang-orang yang menjadi pendakwa ini, dia mesti ikhlas mengajak orang, ikhlas mengajak orang untuk menerima Islam, bukan mencari orang untuk duduk di bawah dia. Kadang-kadang kita nak cari orang duduk di bawah kita, macam kita duduk berniaga, yang kita buat perniagaan, kita jadi ketua, kita nak carilah orang hak bawah kita, kan? Downline kita tu, kan? Downline kita tu, yang dia tu di bawah kita. Dak, hak ni dia tak boleh. Hak ni dia kena ikhlas aja. Nak kena ikhlas aja. Dia kena jadi macam seorang doktor, kan? Pendakwa ni dia kena jadi macam seorang tabib, seperti doktor. Yukallimuhu katabibin nasihin yakhbiruhu bima ya'rifu min umuri tib fi dawi ma zahar lahu minal maradil marid. Seperti seorang doktor yang bila pesakit mai kepada dia merawat, dia bagi tahu kepada pesakit apa sakit kawan tu, apa punca sakit kawan tu, ubat apa yang nak kena makan, benda apa yang dia tak boleh makan, benda apa yang nak kena larang makan. Tu doktor bila pesakit mai. Jadi seorang pendakwa dia kena pergi untuk menyelesaikan seorang tu berkenaan dengan kawan tu, untuk dapat mengajak kawan tu kepada Islam. Bukan bila doktor tu, bila orang pergi jumpa dia nak ambil ubat, dia pergi cerita, dia kata saya ni doktor, duk belajar dari Amerika, mengkaji, dia cerita dia pula. Tu tak kena. Doktor ada cerita dia tu tak kena. Dia nak cerita hak orang tu, kan? Jadi kita ni hak orang Islam, nak ajak Islam, bukan cerita kita ni tu mah. Dia cerita kita tak, kita nak cerita, nak betul dia tu. Kita nak perbetul dia tu. Kalau kita takat duk ajak dia, kita yang kemah, lepas tu lingkup dengan kita. Kan? Jadi dia kerana orang
Orang yang tak terima Islam ni, dia dikira pesakit. Tetapi dia bukan sakit tubuh badan, dia sakit roh. Kan? Roh dia sakit, badan dia sihat. Kan? Tapi dia roh dia sakit. Bila roh dia sakit, kita nak kena jadi doktor lah. Doktor yang merawat roh. Jadi doktor nak rawat roh ni bukannya senang. Sebab itu kita tengok peristiwa Nabi Nuh. Bila kaum Nabi Nuh, mereka kata apa kat Nabi Nuh? Inna lana